لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar kepada semua penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar Jasin Daily yang berada di mana-mana. Anda boleh kongsikan siaran kita ini yang kita bersiaran dari Majlis Perbandaran Jasin, dari konti di Vista Alamanda Majlis Perbandaran Jasin bersama dengan saya Saudara Faizal. Saudara Faizal dari Panca Warisan Melaka, dan juga bersama dengan kita juga adalah tetamu dari iaitu tetamu yang tak asing daripada kita, iaitu Ustaz Huzailan Hamzah bersama kita hari ini akan membicarakan tentang tajuk yang agak besar juga. Jadi iaitu tajuknya tentang Lailatul Qadar. Jadi bila tentang Lailatul Qadar ni, kita sudah berada di fasa yang kedua Ramadan. Jadi sama-sama kita hayati dan nikmati Ramadan kita kali ini dengan orang kata apa, penghayatan dan juga orang kata apa, mengambil peluang sebaik-baiknya dengan menghulurkan doa, membacakan untuk yang terbaik untuk kita dan masyarakat kita serta negara kita. Jadi terima kasih kepada Lydia. Lydia mengucapkan ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa kita membuang masa, kita teruskan bersama dengan Ustaz Huzailan Hamzah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu lagi untuk round yang kedua ya Ustaz. Minggu lepas kita tak dapat jumpa. Okey, jadi alhamdulillah Ustaz, jadi pada kita di fasa yang kedua ni, kita sudah tentunya ramai yang ternanti-nantikan tentang apakah itu Lailatul Qadar. Jadi mungkin sebagai langkah pertamanya, mungkin Ustaz memberikan mukadimah dan juga sedikit penerangan apakah itu malam Lailatul Qadar. Silakan Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih DJ Cikgu Nasruddin dan juga sahabat kita Encik Faizal daripada, ya betul Cik Faizal, daripada Panca Warisan. Sidang pendengar yang dirahmati sekalian, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia-Nya, serta dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sempat berada di hari yang ke-18 Ramadan. Dan mudah-mudahan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini berterusan hinggalah ke hari-hari yang seterusnya, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kesihatan dan juga kekuatan sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang seterusnya. Baik, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar ataupun tidak, kita telah pun memasuki hari yang ke-18 Ramadan. Betul. Jadi seperti mana DJ Cikgu Nasruddin maklumkan, apabila sampai ataupun kita memasuki lebih pertengahan Ramadan ni, kita dah masuk fasa kedua. Kalau orang bagi fasa lah kan, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Dan kalau kita melihat kepada 18 hari Ramadan ni, kita hanya berbaki lebih kurang dalam 12 hari saja lagi. Betul. 12 hari ni jangka masanya ataupun tempohnya bukanlah satu tempoh yang agak panjang. Oleh sebab itu, kalau kita berbalik kepada kisah para sahabat, apabila tibanya bulan Ramadan, para sahabat ni rindu dan juga tertunggu-tunggu berakhirnya bulan Ramadan. Tapi bukan maksudnya DJ Cikgu Nasruddin tunggu-tunggu berakhir Ramadan nak sambut hari raya, bukan tunggu habis Ramadan nak raya kan. Bukan nak raya. Tapi para sahabat ni tunggu apa? Tunggunya iaitu satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, yang satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, dan ianya berlaku di dalam bulan Ramadan. Jadi betul betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad ni. Itu dah antara betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab itu para sahabat rindu Allah bila lambatnya habis bulan Ramadan ni. Kan habis tu bukan nak raya. Tapi nak bertemu dengan Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana menurut kebanyakan pandangan ulama dan sebagainya, Lailatul Qadar itu akan berlaku terutamanya pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Yang kita akan bincang selepas ini. Baik. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar iaitu satu malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ganjarannya adalah lebih itu yang kata dia Lailatul Qadar, sesuatu yang luar biasa. Seandainya sesiapa yang melaksanakan amal ibadah pada malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan gandakan ganjaran amalan tersebut seperti mana mereka ini melaksanakan ataupun beramal ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Selama 1000 bulan. 1000 bulan. Banyak tu cikgu apa Satu ni. 1 tahun baru 365. 1000 bulan. Sebab itu kalau kita melihat daripada riwayat oleh Al-Dailami, dia menyebut daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya
Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada umatku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar, dan tidak diberikannya kepada sesiapa pun sebelum mereka. Itu di antara sebagai salah satu bukti di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Lailatul Qadar, yang mana seandainya kita beramal ibadah pada malam tersebut seperti mana kita beramal ibadah selama 1000 bulan. Dan ini merujuk kepada ayat Al-Quran yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita sedia maklum. Dan biasanya kalau dulu kita bersolat tarawih di masjid dan di surau, memasuki hari yang ke-15 Ramadan, 15 Ramadan biasa tu. imam baca ayat ni lah kan. Ya betul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tiap-tiap malam ni imam baca ni. Ya betul. Kan? Kalau saya tak baca pun tuan-tuan dah sedia maklum. Kan, maksudnya satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti di mana Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan, yakni Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa yang dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu yakni lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun yang berikutnya. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Itu maksudnya. Jadi itulah yang para ulama mentafsirkan ayat ini, di mana barang siapa yang melaksanakan amal ibadah pada malam tersebut, ganjarannya seperti mana kita beramal ibadah 1000 bulan. 1000 bulan ni Cikgu Nasruddin maksudnya kita macam tak makan, tak minum, tak bersosial, tidak berkeluarga. Maksudnya kita macam betul-betul bersih lah. Beramal ibadah aja. Beramal ibadah je 1000 bulan. Bayangkan. Beramal ibadah aja. Ini kalau ikut tahun dekat 83 tahun. 83 ikut umur kita kot. Umur pun tak sampai. Tak rezeki macam 83 tahun 83 tahun 4 bulan. Allah. Itu kalau kata dapat sekali tu. Dapat sekali. Oh, 1000 bulan. Ini sebab apa? Sebab apa Allah Subhanahu Taala anugerahkan ini kepada umat Nabi Muhammad? Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, umat Nabi Muhammad ini umurnya tidaklah panjang. Betul. Seperti mana umat-umat yang terdahulu. Ada sampai 1000 tahun. 1000 tahun. 500 tahun. Kita kalau ada yang 100 tahun tu dah kira orang kata apa, pelik, kita pelik lah. Pelik kan. Tapi saya ada jumpa Ustaz. Beban. 100 tahun kena. 100 tahun kan. Itu pun 100 tahun dah jarang. Betul. Tapi umat-umat yang terdahulu termasuk contoh umat Nabi Nuh kan. Sampai 1000 sampai ke 800 tahun. Jadi maksudnya di sini tempoh untuk umat yang terdahulu melaksanakan amal ibadah berbanding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jauh beza dia. Ya betul. Kita kalau kata hiduplah kita. Cik Faizal kata tadi 83 tahun. Belum tentu kan. Itu belum tolak lagi zaman remaja. Zaman kata masa kita tengah berapa jahil tolak lagi kan. Kalau kata tolak lagi 30-40 tahun, kita baru tinggal berapa puluh tahun. Mungkin 30-40 tahun macam tu kita tinggal untuk amal ibadah. Tak campur waktu tidur lagi apa semua. Tak campur lagi. Jadi inilah oleh sebab itu. Jadi pada bulan Ramadan ini
Allah ingin menunjukkan dan membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya diminta supaya kita bersyukur. Pertama untuk melahirkan sifat syukur, dan untuk kita supaya tidak melahirkan sifat dengki. Dengki. Dengki, kenapa dengki? Kita dengki dengan umat-umat yang terdahulu. Sebab dulu umat-umat yang dulu hidup lama kan. Hidup lama. Maksudnya secara logiknya amal ibadat dia lagi banyak lah. Jadi kerana Allah ini di antara salah satu bukti maha keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah Allah tidak bagi satu bulan ini seumpama 83 tahun 4 bulan, maka tidak adil lah kita kira Allah dengan makhluk-makhluk. Jadi bahkan Allah SWT bagi lebih bersamaan dengan 1000 bulan, lebih daripada itu. Jadi kalaulah seseorang itu melaksanakan amal ibadah daripada di bulan Ramadan ini, dan bertepatan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka mereka akan dapat ganjaran tersebut. Jadi itulah yang dinanti-nantikan oleh para sahabat kan. Bukan nanti nak raya kan. Bukan kata malam tu apa 7 likur dah buat lemang apa. Tapi sebab dia itu yang kata nampak dia punya percanggahan. Maksudnya di waktu para sahabat menanti-nanti orang kata apa bergolok waktu 10 malam terakhir. Yang kita ni pula dah terbalik, 10 malam terakhir tu rasa kalau masjid tu tarawih dah tinggal satu saf je. Itu pun nasib baik satu saf. Jadi itu antara penerangan yang secara umum, secara orang kata apa ringkas tentang apa itu malam Lailatul Qadar lah. Jadi Ustaz Uzailan, Lailatul Qadar ni dikatakan sebagai satu anugerah Allah Ta'ala bagi manusia dan umat Nabi Muhammad kan. Jadi orang kata apa, cuba Ustaz explain sikit apa tu anugerah ni tadi. Macam tadi 1000 bulan kan. Jadi lagi satu, ada tak orang kata apa penentuan malam Lailatul Qadar ni secara orang kata apa, mungkin ada cara pandangan ulama ataupun ada cara daripada segi kajian bintang, ada ataupun ada kajian-kajian lain kan. Boleh Ustaz? Baik, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan percaya kita semua termasuklah sidang pendengar yang dirahmati sekalian, saat ini ataupun apabila kita memasuki hari yang ke-18 Ramadan dan seterusnya, sudah pasti kita sentiasa mempertingkatkan amal ibadah. Dan inilah kalau kita kaitkan dengan ujian ataupun dugaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hadapi sekarang ini, Cikgu Nasruddin jadi kalau sebelum ini kita solat tarawih di masjid dan di surau secara beramai-ramai dan apabila memasuki hari yang ke-15 ataupun penghujung Ramadan, Cikgu Nasruddin cakap tadi kan, dah tinggal tak sampai separuh. Tak sampai separuh. Masjid dan surau. Tapi yang selebihnya lebih ramai di shopping di shopping, di bazar-bazar. Untuk persiapan kita menghadapi hari raya pula. Ya, betul. Tapi ini di antara juga saya nak kaitkan dengan PKP yang kita kata ujian daripada Allah SWT, dan ujian dan hikmah. Itu ada hikmah. Ada hikmah. Betul? Hikmahnya apa? Kita tidak dibenarkan untuk ke masjid, bergerak keluar. Bukan kata di masjid, tapi di shopping komplek pun juga. Malam dah tak ada dah. Malam dah tak ada. Bazar pun dah tak ada. Bazar pun dah tak ada kan. Alhamdulillah. Saya sebenarnya bersyukur Ustaz. Baju gaya pun kalau pakai yang tahun lepas je pakai kan? tahun lepas pun tak ada masalah. Dia kalau kita ambil gambar, kita boleh tukar, edit pakai color lain. Jadi saya nampak dekat sini, inilah memberi kesempatan kepada kita untuk kita benar-benar menumpukan kepada amal ibadah. Walaupun ianya hanya sekadar kita laksanakan orang kata apa, di rumah. Jadi macam kita mengambil macam kalau kita tidur di rumah pun memang dah arahan sekarang. Tak yang jangan keluar rumah kan. Kalau tak ada nak buat apa, kita tidur pun itu pun kira ibadah juga. Ibadah juga kan. Apatah lagi bulan puasa kan. Dan Nabi sebut tidur pun ibadah. Tidur ibadah betul. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah sebutkan tadi bagaimana apakah ia yang dikatakan
Lailatul Qadar. Dan itulah yang kita cari dan kita nantikan. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini kita tidak terlepas dengan Lailatul Qadar. Walaupun tidak ada tidak ada, maksudnya tidak ada penentuan yang khusus berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kita tidak akan jumpa yang menyatakan bahawasanya ayat Al-Quran ini, hadis ini mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam sekian. Ada hari apa? Tidak tak ada. Cuma secara umumnya sebagai rujukan dan juga panduan kita bersama dalam kita melaksanakan amal ibadah, Nabi ada bagi petunjuk-petunjuk, yakni petanda-petanda, di antaranya ini adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Jadi anggaran. Agak-agak kan. Ya, betul. Jadi kenapa pula DJ Gunasudin, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merahsiakan anugerah ni? Anugerah yang cukup besar ni. Ya, betul. Rahsia. Jadi sebab apa? Sebab Allah nak bagi ataupun nak menguji sejauh mana keimanan, ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sejauh mana untuk kita mencari redha dan juga keberkatan daripada Allah SWT. Ya, macam teka-teki kan. Bila teka-teki tu syoknya pasal nak meneka tu bila kan. Tapi yang paling seronok tu bila dapat teka dengan tepat. Tapi kalau teka-teki dah ada dengan dia punya jawapan dia, tak best tak best. Jadi macam Lailatul Qadar ni dia dirahsiakan. Dirahsiakan supaya kita mencari. Kalau tak, semua tak cari, tunggu je lah. Contohlah 27 Ramadan contoh kan. Saya boleh bayang kalau Ustaz, kalau katalah contoh kalau katalah di maksudnya secara logik akal kita, kalau Allah letakkanlah kata Lailatul Qadar, kalau kata hari Jumaat contohnya kan. Jadi hari lain tu masing-masing pergi ke bazar apa semua, tak sembahyang tarawih apa semua. Hari Jumaat tu je bergaduh-gaduh pergi masjid. Lempar-lempar. Itu dia secara logik kita lah. Maksudnya Allah tu Maha mengetahui apa yang akan berlaku kan. Sebab baik secara keseluruhannya malam Lailatul Qadar ini berada sepanjang bulan Ramadan. Bermulanya masuk bulan Ramadan, yakni bermulanya selepas maghrib. Malam pertama kita melaksanakan solat tarawih, besok berpuasa, itulah bermulanya Lailatul Qadar. Sehingga berakhirnya bila waktu asar. Waktu asar selepas maghrib kita bertakbir hari raya. Itulah berakhirnya Lailatul Qadar. Maksudnya satu bulan secara umum. Sebab Allah SWT jelaskan tadi, Allah datangkan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Cuma Nabi SAW perincikan lagi kepada tarikh-tarikh tertentu. Itu pun bukanlah menjadi satu titik tanda tarikh sekian dan tarikh sekian. Jadi kalau kita melihat sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, taharru lailatal qadri fil ashril awakhir. Nabi sebut apa? Pilihlah ataupun carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dari sepanjang bulan Ramadan itu, maka Nabi suruh kita cari 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi jangan pula sebelum tu kita tak cari kan. Dia jadi macam mana tau? Dia jadi macam buat tak kisah kan. Tak kisah. Lepas tu bila 10 malam terakhir tu, daripada pakai kain gombang dia dah pakai jubah. Contoh. Sebab itu tuan-tuan dan sidang pendengar betul sekalian, kata ulama, walaupun kita melihat tarikh-tarikh sekian, tetapi Allah Subhanahu Taala akan berikan kepada Lailatul Qadar ini kepada mereka yang melaksanakan amal ibadah. Jadi
kerana harinya tidak tentu. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan, pasti akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Cuma Betul. Nabi mempertingkatkan amal ibadahnya sehingga tidur berasing dengan isteri apabila masuk hari yang ke-10 Ramadan. Kita ni Selagi, macam mana? selagi rapat ni. Tidur luar. Nabi berasing dipanggil beruzlah. Ya, beruzlah. Dan juga Maksudnya berintikaf. cuba menjaga sebaik-baiknya. Berintikaf di masjid. Tetapi kita ni, ni kita kaitkan juga dengan PKP betul. ni kan. Kita sekarang ni nak berintikaf dekat masjid tak dapat. Dan ini juga di antara dugaan dan cabaran kita. Ya, betul. Yang Allah SWT nak uji. Kalau dulu kita nak berasing dengan isteri, kita boleh pergi ke masjid surau. Masjid surau. Sekarang ni nak duduk bilik berasing ke macam mana Cikgu Nasruddin? Duduk luar je lah. Tapi duduk luar kan dia isap okok. Tak kisahlah kan. Yalah. Tapi itu di antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, maka Nabi mengasingkan diri. Ya, betul. Bagi tahu, minta maaf sayang. Tapi kena bagi tahu. Beritahu. Kalau tak bagi tahu, Kan dia kata isteri mengajuk. tak izinkan, Mengajuk pula. tanggungjawab pula juga kan. Yalah, betul lah. Bagi tahu isteri elok. Okey, dah masuk 10 terakhir Ramadan ni minta maaf. Abang minta izin lah supaya nak abang fokus. Abang duduk bilik lain kan. Yalah. Itu nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Itu kan. Ni yang dikatakan ujian kita. Ya, ujian dalam kita. melaksanakan amal ibadah. Rasanya ujian tu pun bos sikit tu. Sikit Bos sikit tu. sikit Nak jauhkan diri je tu. Boleh tak Mazal? Kalau sebelum ni semangat kita nak masjid ke surau untuk berintikaf. Ya, betul. Sekarang ni kita tidak dibenarkan untuk ke masjid ke surau. Tapi sejauh mana Allah SWT nak uji untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita seperti mana tahu-tahu yang sebelum ni kalau boleh pergi surau ke masjid tapi sekarang ni berada di rumah. Ya. Kan itu di antara jugalah yang saya kira salah satu. Jadi itu antaranya Nabi sebut selain daripada bermula 1 Ramadan hingga ke 30 Ramadan 30 ataupun Ramadan 29 Ramadan, maka Nabi sebut carilah di 10 terakhir Ramadan. Di samping itu pula Nabi perincikan juga pula. Kemudian Nabi SAW memperincikan kedatangan malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar dengan tempoh yang lebih khusus melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini semua hadis-hadis sahih ni. Antara maksudnya Nabi sebut pilihlah malam Lailatul Qadar pada bilangan malam yang ganjil daripada 10 terakhir Ramadan. Bilangan yang ganjil. Yang tu maksudnya 10. Maksud daripada 10 tu ini pandangan pertama lah. Maksudnya bilangan yang ganjil. Dan ganjil pula. Daripada 10 tadi Nabi sebut daripada 30 hari contoh kan. Kau ambillah 10. Kalau kau tak mampu nak ambil 10 ni contoh kan. Yalah. 10 malam fokus pada yang 10 malam terakhir. Fokus pada dulu. Lagi pula Nabi suruh kita pertingkatkan amal ibadah pula dari yang 10 tu kepada malam-malam yang ganjil. Yang ganjil. Daripada 10 terakhir Ramadan pada malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang Tapi ganjil. jangan pula kita tinggal malam yang tak ganjil. Yang tu yang Sebab ada riwayat yang mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar ini juga berlaku pada malam yang tidak ganjil. Dia ada betul yang saya faham lah kan Ustaz kan. 10 malam terakhir tu dia malam yang ganjil. Maksudnya malam tu tak kira lah bilangan ganjil lah. Tapi malam tu rasa hari tu nampak pelik. Hari yang pelik yang lain. Tu yang ganjil lah. Tu yang ganjil. Itu pahaman saya Ustaz. Tapi bila Ustaz kata tadi maksudnya kita ada banyak kaedah lah untuk melihat kan. Maksud malam yang ganjil ni contoh malam ni malam yang ke 19. Itu ganjil lah tu. Itu ganjil lah. Kan malam yang ke-20 genap. Malam yang ke-21 ganjil. Sehingga seterusnya. Itu maksudnya malam yang ganjil. Ganjil pada malam. Maksudnya contoh kalau kata besok hari puasa kita 18, maksudnya malam ni 17 ganjil lah. Malam tadi. Malam tadi lah. Contoh hari ni hari yang ke-18 kan. Okey. Malam tadi tu kira malam genap kan? Sebab hari ni hari genap. Sebab ada yang ramai yang faham lah. Hari ni puasa 18 kan. Hari ni yang 18 malam tu maksudnya malam tadi tu malam genap.
Betul lah. Dia kan. Betul tu. Dia ingatkan malam apa tu? Malam yang Ganjil. malam yang ganjil. Sorry. Dia ingat malam yang ganjil. Sebab- Kalau Sebab kita ikut waktu kalender Islam. ya betul. Maksudnya dia pertukaran hari bukan pada pukul 12 malam. Bukan pukul 12 malam. Dia waktu maghrib tu. Ya, maghrib. Pertukaran hari. Ini yang betul, ini satu pemahaman bagi pada pendengar-pendengar dan penonton Kalau ikut kalender Islam, Ustaz Zalan sekali lagi maksudnya Pertukaran hari tu waktu maghrib. waktu maghrib. Bukan Masuk macam malam tadi, masuk je maghrib malam tadi. ni Kita dah masuk hari yang ke-18. okey, jadi ni Ustaz Suhaizan Najino apa ni? Hafiz Abu Zaim ada, kemudian Syahril Syam Zainal pun ada, Elis Lau pun ada, Ahmad Iswadi. Waalaikumsalam kepada semua, Muhammad Hafiz, Aifang dan juga Lidia. Okey, Hafiz Abu Zaim kata tidur dapur. Tidur dapur tambah berat badan. Okey. Jadi teruskan Ustaz. Jadi maksudnya sekarang ni kita ada yang pertama tadi 10 terakhir. 10 terakhir Ramadan. Okey, kemudian yang Nabi bagi panduan. betul. Selepas itu Bila- dari dalam 10 terakhir Ramadan itu Nabi sebut carilah pada malam-malam yang malam-malam ganjil. yang ganjil. Cuma diingatkan sekali lagi, walaupun Nabi sebut carilah pada malam-malam yang ganjil, tapi jangan kita tinggal pula malam-malam Malam yang genap. sebab kita macam kalau kita menghadapi peperiksaan, dipanggil apa? Soalan spot. Soalan spot. Jadi ni soalan target. Soalan target lah, soalan spot lah. Jadi kalau target tu kalau kena, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau tak kena, Menyesal. itu yang menyesal. Jadi kita tak nak kita Ya. berada di bulan Ramadan ini kita menyesal sebab kita tidak pasti. Cikgu Ya, sama betul. ada kita diberi kesempatan ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Ya, betul. Jadi sementara Allah bagi kesempatan untuk kita berada di bulan Ramadan pada tahun ini, walaupun berbakinya hanya 12 hari, insya-Allah kalau kita betul-betul mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini, Ya, betul. mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak berjumpanya secara zahir, Ya, betul. Nasruddin dan juga Encik Faizal itu memang ada Ya dah. individu yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu secara zahir. Itu yang kata ada yang menceritakan dia tengok pokok sujud Pokok sujud. kan, lepas tu apa tu air Air jadi laut, air laut Jadi tawar manis. jadi tawar manis. Kemudian ada yang kata air jadi beku. Sampai dulu masa saya sekolah Ustaz, yang kawan tu nak tahu malam Lailatul Qadar, dia gendam kaki, dia tidur kaki dia gendam dalam air. Dia kata sebab Air beku. sebab Ustaz kata sebab Ustaz kata air akan jadi beku kan. Jadi tidak-tidaknya dia terjagalah. Apa tak ada. Itu yang kita katakan sebut tadi. Ya. Ini yang DJ Nasruddin sebut awal-awal tadi. Ya. Ini adalah merupakan satu anugerah. Anugerah. Jadi, Anugerah Ta'ala. apabila kita sebut anugerah, iaitu satu pemberian, Ya, betul. satu penghargaan. Macam hadiah lah. Macam hadiah, macam kita dianugerahkan Cikgu Nasruddin lah kan, dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, Amin, amin. dapat anugerah ingat kan. Jadi Yalah. bukan semua orang dapat. Ya, betul. Orang yang tertentu sahaja, maksudnya orang yang telah dipilih. Ya. Dan ini begitu juga dengan kita, maksudnya insan-insan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang mana? Insan yang taat, insan yang patuh melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi mereka akan diberikan anugerah ini. Itu yang DJ Cikgu Nasruddin. Ya, betul. Semua pokok sujud tu maksudnya tu cerita. Ya, tu cerita. Cerita kan. Sebab apa? Sebab pada malam tersebut bukan kata pokok semua malaikat-malaikat Allah akan turun ke bumi. Ya. Daripada langit semua Itu turun ke bumi. malam yang cukup hebat tu. Dikatakan betapa banyaknya malaikat ni turun seperti biji-biji batu di daratan. Ya. Banyak apabila turunnya maka semua makhluk-makhluk Allah ini akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu. Jadi termasuklah yang kata cerita pokok ni pun sujud kan. Pokok tu sujud. Saya pun macam tu juga dulu. Yalah. Dengar cerita pun bangun masa nak sahur kan. Buka tingkap tengok. Pokok kelapa sujud ke tak sujud. Pokok kelapa memanglah sujud dia punya ni kan. Ya. Aduh, Dia punya pelepah je. dia punya kan? pelepah ya, betul lah. Ada yang sampai ke tanah pun ada. Kita pun suspend.
Jadi ni ada ni berkaitan juga dengan kisah sahabat. Yeah. Kisah sahabat di mana sahabat Nabi ni apabila mereka ni ingin mengambil wuduk. Kita kata turun pergi ke perigi, Ya, betul. nak ambil wuduk, maka dia meletakkan kain serban ni di atas atas dahan pokok. Atas dahan pokok. Dia letak atas dahan pokok. Maka dia pun ambil wuduk. Ambil wuduk, apabila selesai ambil wuduk dan kebetulan pula azan subuh. Yeah. Jadi dah selesai ambil wuduk, dia pun nak ambil kain serban tu tadi. Yang asalnya dia letak Dia letak atas macam dahan je lah. rendah kan. Saya tengok mana kain serban kan dia dah tak ada. Rupanya dah duduk atas. Dia naik atas. Antaranya lah. Itu cerita lah. Itu antara orang kata apa. Tapi pengalaman tu sekadar diceritakan lah. Diceritakan. Tapi bak kata orang itu ada bukti nyata, yang itu yang disebut sebagai sesiapa yang merasai malam Lailatul Qadar tu, dia nak cerita pun tak boleh. Nak cerita pun tak boleh. Kalau dia cerita pun orang tak percaya. Orang tak percaya. Betul. Jadi maksudnya begitu hebatnya bagaimana Allah susun rahsia tu. Dah ada satu anugerah. Yang kedua tu anugerah tu dirahsiakan. Ya. Hanya orang tertentu, ya Allah. Itu yang kita kata. Dan kita tengok banyak lagi lah Cikgu Nasruddin berkaitan dengan tanda-tanda daripada pandangan para sahabat. Khilaf. Dia ada yang berpandangan daripada malam-malam yang ganjil itu pula adalah lebih menekankan kepada tarikh 27 Ramadan. 27 Ramadan. Begitu juga dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kalau kita melihat pendapat yang paling rajih ataupun paling kuat berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu, iaitu pada malam yang ke-27 Ramadan. Malam yang Ini mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ubay bin Ka'ab serta lain-lain para sahabat. Pendapat inilah yang telah dipersetujui di sisi Imam Ahmad dan juga Imam Hanbal. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' bahawa malam Lailatul Qadar tidak tetap pada malam tertentu sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Walaupun begitu, kata Imam An-Nawawi, Lailatul Qadar itu kita tidak boleh menentukan. Cuma gambaran-gambaran. Oleh sebab itu Nabi dah sebut awal-awal tadi tidak menentukan hari yang tertentu. Cuma bagi gambaran kepada kita supaya malam-malam tersebut kita dapat mempertingkatkan lagi amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya jangan salah faham. Betul. Bukannya pilih malam. Dia macam mana hikmah di sebalik itu yang saya nampak kan. Maksudnya dia balik kepada menguji keimanan kita lah. Jadi menguji keimanan kita, ya Allah nak tengok siapa yang betul-betul berusaha, betul-betul fokus, betul-betul ikhlas. Betul Ustaz? Saya nampak gitulah. Keikhlasan. Sebab itulah tarikh itu tak ditetapkan bila, kemudian dirahsiakan. Jadi orang kata petanda-tanda Lailatul Qadar ni pun tak dapat dikatakan yang mana satu yang kita kata yang paling tepat. Tak ada. Itu yang kata Allah nak uji kita sejauh mana ketaatan kita dan keikhlasan kita. Ya, betul. Untuk melaksanakan amal ibadah. Maksudnya Allah dah bagi. Ya, betul. Allah dah nak bagi dah. Tinggal kita nak ambil. Cari je lah. Cari je. Kan? Kata orang macam kata dihamparkan sebanyak rezeki. Sebanyak rezeki. Kan? Itu kalau kita bandingkan, kalau kita dapat maksudnya malam Lailatul Qadar, maka seperti kita beramal ibadah 1000 bulan. Itu hadiah-hadiah tu. Itu hadiah. Hadiah-hadiah. Sebab itu para Nabi dan juga para sahabat apabila hampir-hampir berakhir bulan Ramadan, di samping tadi nak tunggu akhirnya bulan Ramadan sebab nak Lailatul Qadar. Tapi apabila penghujung pula, dah hujung tu, pula dia menangis. Betul lah. Dia gembira, menangis. Sebab membayangkan adakah aku dapat bertemu Ramadan pada yang tu lah yang paling susah nak hadap tu Ustaz. Sebab apa nak bertemu Ramadan? Sebab nak Lailatul Qadar. Sebab bab itu yang paling naik bulu roma. Sebab apa? Bila bab yang di hari terakhir Ramadan tu, sebenarnya memang itu adalah waktu yang paling, dia sebenarnya waktu yang paling menguji Ustaz. Paling menguji kita. Jadi ialah macam kita sekarang ni hari ni dah hari ke-18 betul? 18 kan? 18. Jadi tak berapa hari je lagi ni.
Kemudian lagi 2 hari masuk dah 10 malam terakhir ni. Betul. Jadi sekarang ni kita punya usaha kita ke arah mencari Lailatul Qadar. Itu dia. Jadi berdasarkan tanda-tanda tadi. Jadi Ustaz, kita mungkin kita break sekejap. Kita dengarkan satu nasyid daripada daripada rakan-rakan kita, iaitu daripada Hijaz. Jadi lagunya bertajuk Sumayyah untuk pendengaran anda. Selepas ini kita bersambung untuk melihat apakah ibadat-ibadat ataupun saranan-saranan yang kita boleh buat sepanjang 10 malam yang terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi pencarian Lailatul Qadar kita belum selesai. Kita akan bersama selepas lagu Sumayyah oleh Hijaz. Kau miliki iman yang teguh, kau nyalakan obor agama, dirimu bak lentera di belenggu jahiliyah. Kau tempuh dengan berani, walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Anda masih menjadi saksi ketabahan keluarga itu, ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah.
Okey, itulah tadi lagu Sumayah yang didendangkan di cover oleh Tomo. Okey, jadi sebelah saya ni saudara Faizal ni. Saudara ya. Faizal ni daripada Pancawarisan. Cerita sikit tentang Pancawarisan sikit lah Faizal. Apakah itu abang kata Pancawarisan, persatuan Pancawarisan? Story sikit. Boleh? Iklan. Iklan tak ada lah iklan. Kita nak tanya kan. Mungkin ada berkenaan dengan Persatuan Pancawarisan ni. Sebenarnya kita ni istilah pun dah warisan. Kan? Ya betul. Pancaran tu macam kita kata pancar tu kita cuma menghidupkan semula. Menghidupkan balik. Jika ada warisan-warisan terdahulu yang patutnya kita rasa perlu di zaman sekarang, kita mulakanlah. Ya betul. Kan? Kadang-kadang kita zaman sekarang banyak yang warisan terdahulu kita tinggalkan. mereka tak dapat. Dia tak tahu, dia tak tahu. Rasa, Macam pending tu pending ke warisan ni kita banyak. Dia banyak benda. Pantun pun warisan juga. Betul. Bagi saya benda ni yang kita kena cari lah. Maksudnya jati diri. Kita kenalkan balik. Jati diri jati diri kita. Okey. Itulah sedikit tentang, sebab ada yang tanya Pancawarisan tu apa? Jadi kita pun dah ada kebetulan Cik Faizal pun ada. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan jap Mas Rina Yusof Mas Rina Yusof, Hashimah Hassan, Fidi Malik, Big Boss Farm Fresh Melaka. Terima kasih Mak Kangkung, Abang Komando kita. Terima kasih kerana bersama dengan kita di konti. Kita bersiaran dari Vista Alaman dan Majlis Perbaharan Jasa. Jadi kita teruskan dengan persoalan kita dan perbincangan kita bersama dengan Ustaz Huzailan, Kadi Daerah Jasin. Jadi persilakan Ustaz Huzailan untuk kita nak bertanya pula, apakah saranan ataupun amalan-amalan yang boleh dibuat sepanjang kita mencari Lailatul Qadar. Okey, terima kasih Cikgu Nasruddin dan juga sahabat kita Encik Faizal. Sebelum tu masih lagi saya suka ingatkan kepada sidang pendengar untuk sekalian. Tadi Cikgu Nasruddin ada sebut berkaitan dengan sebahagian tu tanda-tanda Lailatul Qadar. Kan, tanda-tanda Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', disebut pada malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar, keadaan tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Malam tu contoh malam ni lah kan. Kalau mungkin sebelum ni panas kan. Ya betul. Ataupun sejuk, malam tu tidak sejuk, tidak panas. Dia macam suam-suam, nak kata suam tak juga. Dia selesa macam seronok. Itu pun nak kena membayangkan. Tak tahulah macam mana kan kita rasa malam tersebut. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Dan matahari terbit pada pagi pula kelihatan putih cerah. Tidak banyak sinaran cahaya. Maksudnya Ada tanda-tanda Ustaz kalau sebelum ni kita bangun pagi tengok cahaya matahari tu merah kan. macam kuning, merah. Yang ni tu orang kata kadang-kadang nampak macam berkabut. Itu dia sebut kelihatan putih cerah. Putih cerah. Okey. Tidak banyak sinaran. Kalau sekarang ni kita banyak pancaran sinaran matahari. Itu yang kata nampak macam pagi malam tadi Lailatul Qadar ke ni? Kan? Sebab suasana sehinggalah kadang sampai pukul, kalau pukul 9 tu dah macam matahari tu dah terang sangat kan. Betul. Yang ni tanda-tanda sebelum ke selepas tak? Ni pagi tu. Selepas tu. Malam Lailatul Qadar selepas tu. Pagi tu. Oh, pagi. Selepas kejadian lah. Selepas kejadian. Oh, menyesal tak sudah. Menyesal tak sudah kan. Menyesal tak sudah. Betul. Rahsia. Sebut malam tu maksudnya tidak sejuk, tidak panas. Dan ada yang lain dia kata tiada suara anjing menyawat sebab menghormati. Kenapa kita kata malam tu agak macam suasananya macam tenang. Sebab semua makhluk-makhluk Allah ni menghormati malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi. Semua pada malam tersebut. Dia bermula daripada
tenggelamnya matahari, yakni masuknya waktu maghrib sehingga waktu subuh. Sehingga waktu Sebab subuh. tu antara ni yang kata masuk amal ibadah tadi Ya, amal ibadah betul. Antaranya lah. Antaranya amal ibadah tu yang dikira. Ini pun di antara pandangan ulama, yakni kita melaksanakan solat isyak, solat tarawih. Walaupun mungkin kita tak bangun malam tu untuk melaksanakan amal ibadah, tidak terjaga dan sebagainya, tetapi kita sembahyang tarawih, kita sembahyang isyak berjemaah antaranya, maksudnya ia juga dikira sebagai orang yang mendapat iaitu anugerah Allah malam Lailatul Qadar. Cuma kat sini kalau kita melihat anugerah ini, maksudnya kalau mereka yang melaksanakan amal ibadah, contohlah solat isyak dan solat tarawih, tapi berbanding pula dengan orang yang bangun pula malam. Macam mana cikgu kan? Bangun malam tentu mereka dapat lebih. Dapat lebih. Tapi nak ceritanya dia punya Lailatul Qadar itu dah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut, bermula masuknya waktu malam sehinggalah ke pagi. Antara amal ibadah yang kita patut laksanakan, dia tak kisah. Termasuklah kalau kita orang lelaki sembahyang solat tarawih, bangun bersolat tahajud. Jadi dia sebut situ solat malam ataupun solat bangun pada waktu malam. Solat bangun pada malam. Tapi mesti tidur dululah. Beza kan cikgu kan? Ya betul. Solat malam ni, solat malam masuklah solat isyak, betul. solat tarawih. Solat bangun malam ni selepas tidur. Sebab tu dia beza. Dia beza. Dia sebut qiyamul lail. Yang ni kita tidur, bangun dan juga melaksanakan amal ibadah. Betul. Beza maksudnya kat Beza dekat situlah. Solat malam maksudnya isyak tu pun solat dia kan mungkin dia dah tak tidur. Dia terus sunat sampai subuh. Kalau kata orang tak tidur tu dia panggil solat malam. Solat malam. Tapi yang dia tumpukan ni adalah qiyamul lail. Kalau qiyamul lail maksudnya dia tidur dahulu. Tidur sekejap. Lepas tu bangun. Tak sama ada laksanakan solat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih dan sebagainya, termasuk berzikir. Apa sahaja zikir, termasuk juga DJ Cikgu Nasruddin dan sahabat kita Faizal bagi kaum-kaum ibu, kaum wanita yang uzur pada ketika itu. Uzur Alah ruginya saya Ustaz. Saya uzur. Orang lelaki untunglah. Tak ada waktu uzur. Anak pula uzurnya penghujung pula. Penghujung. Itu yang macam stres dia. Tak dapat Lailatul Qadar, stres kan sampai kan bergaduh suami isteri. Jangan risau sebab Allah tu Maha Adil. Betul. Bagi orang perempuan dalam keadaan uzur, dia tidak dapat melaksanakan amal ibadah seperti kita kata solat, baca Al-Quran. Dia cukup berzikir pun dah cukup. Yalah zikrullah. Subhanallah takkan kita tak boleh sebut kan? Yalah betul lah. Astagfirullah. Hatta dia menyiapkan makanan untuk suami berbuka itu juga pada malam tersebut dan juga bersahur, dia diberi ganjaran pahala. Sama, yang sama. Jadi tak rugi. Ataupun macam contoh diingatkan, dikejutkan suami, bang bangun, qiyamul lail. Kan? Bangun masak, panaskan lauk untuk persiapkan suami untuk sahur, sedangkan beliau tidak dapat bersahur ataupun melaksanakan ibadah puasa, tetapi kerana melaksanakan tanggungjawab dan membantu urusan suami melaksanakan amal ibadah, maka Allah bagi ganjaran yang seumpama. Jadi maksudnya dekat sini tidak adalah istilah rugi bagi kaum wanita. Semua dapat manfaat. Semua dapat. Cuma nak mencari itu kena usaha lah. Nak cari usaha kan. Sambil-sambil bangun nak masak tu, nak sembahyang tahajud tak boleh. Ya betul. Zikirlah sambil masak. Kan? Dan juga berdoa. Kat sini. Dia di samping berzikir dan juga kita berdoa. Sebab tu kita banyak baca kalau solat tarawih dekat masjid, Allahumma Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridha. Allahumma inna nas'aluka ridha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Ini yang Nabi
Nabi sebut. Apa yang sahabat tanya? Apa seandainya kami dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang sepatutnya kami lakukan? Maka Nabi suruh kita berbanyak meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita minta untuk kita dimurahkan rezeki, masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab antaranya pada malam tersebut DJ Cikgu Nasruddin Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan kita punya rezeki kita, ajal kita, jodoh maut kita. Jadi sebab tu Nabi suruh kita perbanyakkan doa. Maka kita berdoalah, masa inilah doa. Dan doa pada malam Lailatul Qadar ini terus dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan terima doa tersebut. Mintalah doa kan. Di samping tu kita minta doa untuk diri kita dan juga ahli keluarga serta masyarakat keseluruhan. Serta inilah juga peluang kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kita punya virus ni di negeri dan negara kita. Ini orang kata apa, mengambil peluang yang mengambil peluang. Maksudnya peluang tu dah terbentang luas. Jadi orang kata apa, kita pun dah ada waktu PKP ni kita berada di rumah. Jadi doalah sesungguh-sungguhnya. Sebab apa, inilah satu kelebihan yang Allah dah bagi. Allah bagi kan, tapi nak buat satu perjuangan. Ni perjuangan, inilah perjuangan dia kan. Nama perjuangan, inilah perjuangan yang kita lakukan sekarang ni. Selain daripada berada di rumah, jadi kita doa sama-sama bulan yang mulia. Lepas tu dah dekat lah dengan malam Lailatul Qadar tu kan. Jadi mana tahu dengan orang kata apa, dengan usaha masing-masing bersama, insya-Allah Allah makbulkan dengan orang kata apa, walaupun bukan malam Lailatul Qadar tetapi daripada awal bulan puasa kita berdoa sama-sama, insya-Allah rasanya dipermudahkan Allah Taala. Jadi Ustaz, selain daripada tu ada tak amalan-amalan tambahan lain yang mungkin kita boleh sarankan? Macam contoh kalau kata mengaji, bab mengaji ni. Sebab apa? Saya ada satu perkara ni Ustaz. Ada kawan-kawan ni, dia mungkin yalah bila dah PKP ni, dia terpaksa jadi imam. Jadi bila jadi imam, dia terpaksa baca balik apa, baca balik. Jadi bila baca balik tu baru perasan dia ni dah lama tak mengaji, dah tertinggal. Jadi nak kena mengaji balik. Jadi dia rasa macam dia ketinggalan jauh kan. Saya jawab senang je. Saya kata kalau nak tahu usaha tu sebenarnya, atas usaha tu Allah lagi sayang. Sebab kadang-kadang bila dah tersedar tu kan, maksudnya dia berusaha nak belajar mengaji ni. Jadi kita kata jangan berhenti, belajar je walaupun kita ni dah berumur. Walaupun dah berumur. Jadi bagi pandangan Ustaz lah, macam contoh saya jawabkan pada sahabat saya tu, maksudnya saya kata selagi boleh belajar mengaji, belajarlah waktu bulan puasa ni, insya-Allah ada keberkatan dia. Jadi pandangan Ustaz tentang tu macam mana? Ada komen? Okey, betul lah tu. Itu kata ulama, bukan hanya sekadar kita sembahyang, kita berdoa, baca Quran, hatta kita baca kitab-kitab pun. Baca kitab-kitab. Ini apatah lagi baca Quran. Ya, betul. Dia ni baca Quran ni maksudnya dia nak apa ni, orang kata biar lancarkan lagi. Lancarkan lagi. Jadi malam mulang kaji. Besok nak jadi imam ni malam ni lancar kan. Yalah. Kebetulan pun dak malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maksud termasuk yang antara lain juga sidang pendengar untuk sekalian, kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu. Macam ni pun ke majlis ilmu kan? Majlis ilmu ni. Menghadiri majlis-majlis ilmu pada malam tersebut contoh kan, pun diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Insya-Allah. Jadi maksudnya di sini bukan tertumpu kepada solat semata. Ya, betul. Baca Quran semata, tapi apa saja bentuk yang kita buat ianya berbentuk amal. Amal ni maksudnya berbentuk yang baik. Perkara yang baik. Yang baik. Maka Allah SWT akan berikan ganjaran kepada kita. Ya, betul. Kita akan perbanyakkan antara yang lain sedekah, betul. Perbanyakkan sedekah gitu kan. Sesama kita. Ataupun malam tu dia baca buku je. Buku apa ni, karangan Dato' Seri Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri. Zulkifli contoh betul. Jadi baca buku kan.
malam tu. Macam tu macam orang perempuan lah kan. Ha, ha. Baca Quran tak boleh. Baca kan Pagi ni baca buku lah. macam anak-anak kita yang mungkin kata yang tengah belajar ni kan. Jadi dia baca buku. Jadi benda yang mana yang baik kan. Saya apabila DJ Nasruddin cakap masa belajar tu, saya pun teringat dulu masa belajar kan. Kalau masa belajar dulu saya buat perbandingan. Kita tengok kita punya pointer. Kan. Kalau peperiksaan tu kalau tak salah saya semester ganjil lah. Semester ganjil. Bulan Ramadan kan. Betul. Betul. Dia punya pointer tu berbeza. Jauh beza, betul. Betul kan. Kalau Macam kita amati. kalau macam saya sendiri perasan, betul Ustaz. Dia macam contoh saya ni asal option bahasa Melayu tau. Tapi saya terjahkan diri saya pergi buat TESOL bahasa Inggeris. Cakap orang putih lepas tu. Tapi bila kita tengok macam Ustaz kata semester ganjil kan. Semester ganjil, semester ganjil tu memang pointer dia setiap tahun kan. Setiap tahun jauh. Bulan Ramadan tu kita kata hikmah. Kita berada dalam bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan amal ibadah dan apa bentuk yang kita melaksanakan amal tu, termasuklah kita menuntut ilmu tu tadi, juga dikira sebagai orang kata amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi begitulah kita punya kupasan daripada Ustaz Huzailan tentang bab Lailatul Qadar. Jadi walaupun tuan-tuan dan perempuan program kita ni berjalan secara santai, namun begitu intipati dan juga orang kata apa isi kandungan itu sebenarnya kita nak sampaikan kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton. Terima kasih kepada siapa lagi yang bersama dengan kita ni. Kak Faridah kita, Izam Syarin pun ada, Mak Kangkung ramai malam hari ni. Jadi boleh kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan yang lain iaitu bab Lailatul Qadar. Jadi mungkin saya dapat ulaskan sikitlah buat kesimpulan iaitu ini adalah satu ganjaran dan juga hadiah bagi umat Nabi Muhammad yang mana memberikan satu orang kata apa impak dia sama dengan orang kata apa beribadah 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dan perempuan di luar sana jangan lupa dan jangan lepaskan peluang sepanjang bulan Ramadan ini dan ambil peluang ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Huzailan. Jadi sebagai akhir kata penghujungnya Ustaz, masa pun dah menunjukkan 3.12 petang. Okey, terima kasih Encik Ahmad Suhadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan Jasin Dedi atas ilmu. Kita baca kat sini semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada tahun depan insya-Allah. Jadi kita usahakan, doakan bersama-sama kita dapat merasai malam Lailatul Qadar dan mencari malam Lailatul Qadar. Jadi sebagai akhir kata daripada Ustaz Huzailan, ada tu. Okey, sudah pendengar mesti sekalian. Saya mengingatkan diri saya dan juga sidang pendengar rahmati Allah. Marilah kita mengambil kesempatan yang kita berada di penghujung Ramadan ini. Kalau kita ada sebarang masalah, apa saja masalah berkaitan dengan keluarga dan sebagainya, saya yakin dan percaya dalam tempoh kita berada di rumah ni, baru seminggu lah kita boleh keluar rumah dengan jumlah yang ramai, betul. boleh bawa anak-anak kan. Itu pun tak boleh full strength, tak boleh dalam kereta je kan, dalam kereta je kan? Tak boleh keluar. Stres anak stres, kita pun stres, maka kita hilangkan stres kita dengan melaksanakan amal ibadah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi cepat Allah Subhanahu Wa Taala makbul amalan kita. Betul. Dan diingatkan juga sidang pendengar sekalian, marilah kita sama-sama menjaga keselamatan kita masing-masing. Sebab kita dapati apabila pihak kerajaan membenarkan kita keluar dalam jumlah yang ramai, lepas tu semua sektor beroperasi, jangan lupa bahawasanya peringatan oleh pihak kerajaan meminta kita sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan kita tak nak seandainya kelonggaran yang diberikan ini kita kembali kepada diperketatkan. Diperketatkan. Oleh sebab itu kita kena jaga diri kita masing-masing, di samping kita berdoa kepada Allah SWT. Marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini yang Allah SWT berikan ini, sehinggalah kita sampai ke
penghujung Penghujung Ramadan. Ramadan. Walaupun dalam tempoh ni saya tengok apabila kerajaan bagi kelonggaran, kita dah mula macam Hurap, seronok macam hep huri jadi kena ingat kan. Ya betul. Ini juga merupakan dugaan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan itu kita sama-samalah mempertingkatkan amal ibadah kita. Di samping kita pastikan bukan hanya kita sahaja melaksanakan amal ibadah ini, tetapi anak-anak kita serta ahli keluarga kita, insya-Allah. Ya betul. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih rakan-rakan kita daripada Panca Warisan, saudara Faizal dan saudara Suhaizan Haji Noh yang turut bersama di studio kita. Jadi kita akhiri dengan sebuah nasyid, iaitu Hasbi Rabbi, dan doa dari IFT8 Floor 88, Syafiq Arif Bahran Asfan dan juga Nazri Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi